dan ombak kuat serta ribut dipercayai menjadi faktor utama yang menyebabkan tali sauh kapal platform Dayang Topaz terputus kemudian rempuh sebuah pelantar minyak di Kuala Barang, Miri. Dan ini yang dimaklumkan oleh pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Osman, yang memaklumkan bahawa maklumat awal yang mereka terima menyatakan bahawa keadaan cuaca buruk dan faktor ombak tinggi yang dilaporkan sehingga mencecah 5 meter menyebabkan kapal tersebut hilang kawalan lalu dihanyut ombak kuat. Dan bagi mengulas lanjut bersama di talian melalui Skype ketika ini, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, Jailan Simon. Ya. Assalamualaikum Cik Jailan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kalau boleh ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana keadaan cuaca di sana, di Sarawak ketika ini sehingga boleh menyebabkan kejadian kapal karam ini berlaku, dan mungkin kita boleh mendapat maklumat ataupun butiran berapa kelajuan angin tu sehingga boleh memutuskan tali sauh. Okey, berdasarkan maklumat yang ada, ya, sebenarnya kami telah keluarkan amaran angin kencang dan ribut laut bergelora di kawasan berkenaan, ya, sejak 24 hari bulan sehingga 28 hari bulan. Ini sehingga esok lah. Jadi amaran ini menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan ombak sehingga agak tinggi lah, ya, 3.5 hingga 5 meter macam tu. Jadi kita juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat di kawasan berkaitan, iaitu amaran peringkat kuning untuk tempoh daripada semalam sebenarnya hingga esok. Ini sebenarnya disebabkan oleh berlakunya ribut tropika di sebelah timur Vietnam tu. Dan ini menyebabkan keadaan cuaca buruk berlaku di utara Sarawak dan juga di pantai barat Sabah. Dan kami telah mengeluarkan amaran ini sejak 24 hari bulan yang lalu sebenarnya. Tuan, kalau berdasarkan ramalan ataupun dapatan ramalan kajian cuaca yang dicerap oleh Met Malaysia, sampai bila keadaan angin kuat dan ribut ini akan berterusan? InsyaAllah bila ribut tropika Molave ini mendarat di Vietnam, baik besok lah, ya, baik besok siang, kemungkinan ombak besar dan juga ribut ni akan berkurangan. Tuan, adakah keadaan yang sama juga boleh kita jangkakan akan berlaku di kawasan-kawasan perairan lain, khususnya di kawasan mempunyai pelantar minyak? Ya, sebab terutamanya pada masa sekarang, ya, kita dapati ada beberapa ribut tropika. Umpamanya selepas Molave ini ada satu lagi ribut tropika akan melanda Filipina. Dan bila dia menyeberangi Laut Cina Selatan tu, kita menjangkakan ombak besar akan berlaku terutama di utara Laut Cina Selatan. Dan ini akan dirasakan juga di utara Sabah, pantai barat Sabah, itu juga di utara Sarawak. Jadi kita berhati-hatilah. Tuan, kalau ada butirannya, berapakah jauh jarak di antara ribut yang seperti yang disebutkan tadi nak melanda atau mendarat di Vietnam itu dengan lokasi kejadian di Miri ini? Wow, sebenarnya jauh, tapi kesan ekor dia tu, dia tumpuan angin tu yang menyebabkan ribut tu jauh, berhampiran dengan utara Vietnam. Tetapi kesan daripada tumpuan angin ekor daripada ribut tu yang menyebabkan angin bertumpu di pantai barat dan juga di utara Sarawak ni, menyebabkan angin kencang di kawasan tersebut. Tuan, adakah kemungkinan bahawa kekuatan angin yang dibawa akibat ribut itu boleh meningkat ataupun ianya faktor jarak itu tidak mempengaruhi langsung kekuatan angin itu? Dia tidak akan meningkat sebab ribut ni akan mendarat. Bila dia mendarat, angin itu akan pelan-pelan dia akan berkurangkan sebenarnya. Tuan, akhir sekali, apakah nasihat Met Malaysia kepada pemain industri, terutamanya industri minyak dan gas, bagi memastikan keselamatan kru yang berada di lokasi? Sentiasa hati dengan amaran-amaran yang kami keluarkan, ya. Biasanya amaran laut yang kami keluarkan ni beberapa
lebih awal kita telah keluarkan dan biasanya 90% ketepatan dia lebih pada 90%. Jadi kalau kita kena berhati-hatilah ada amaran apa yang dikeluarkan. Baik, terima kasih Cik Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, di atas perkongsian itu tadi, bercakap sedikit sebanyak mengenai ramalan kaji cuaca yang dicerap oleh MET Malaysia yang mungkin menjangkakan di lokasi-lokasi lain kawasan penggalian minyak juga turut berisiko berhadapan dengan angin kencang dan ribut taufan ini. Terima kasih Cik Jailan di atas perkongsian itu tadi.